Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video kedua kali ini. Kali ini kita akan membahaskan tentang modul kedua. Kalau anda belum lagi tengok modul pertama, tak boleh tengok lagi video kali ini. Sebab apa? Modul pertama adalah modul yang sangat-sangat basic. Video yang pertama tu sangat-sangat basic. Kalau tak tengok lagi, anda tak boleh faham untuk modul kedua ini. So kena tengok dulu modul pertama. Okey. So modul kedua kita akan membahaskan video ini, kita akan membahaskan tentang modul kedua iaitu formula rahsia 20 kontak. Ini adalah marketing modul yang kedua yang sangat-sangat basic. Tapi yang video pertama tu basic, tapi itu paling basic. Tapi kalau tak tengok yang kedua, yang pertama tu, kedua ni tak boleh tengok. Okey. So kita ada dua sesi. Sesi pertama akan dibahaskan oleh saya, sesi kedua akan dibahaskan oleh Tuan Iskandar, insya-Allah. Okey, kita akan teruskan pada sesi pertama oleh saya, insya-Allah. So, apa tujuan kita buat 20 kontak? Ini topik pertama saya akan bahaskan. Apa tujuan dia? Okey. Sama juga macam saya terangkan tentang modul pertama, iaitu apa perkara basic dalam bisnes, iaitu kita bukan hanya sahaja untuk nak jual. Kita sebenarnya paling penting adalah untuk memperkenalkan diri kita dan juga memperkenalkan diri kita sebagai seorang usahawan dan juga memperkenalkan apa produk yang kita sedang jual. Itu yang paling penting. Dekat siapa? Sama juga dekat modul pertama, dia relate sangat-sangat dengan modul kedua ini, iaitu dekat family, dekat kenalan, dekat kawan-kawan. Dan lebih lagi untuk 20 konten ni bukan sahaja 3 tu, iaitu lebih kepada orang yang tak kenal kita. Ini kita nak masuk macam mana dan bagaimana kita nak wawarkan diri kita ni dan produk kita yang kita tengah jual sekarang, insya-Allah. Itu tujuan yang sangat-sangat penting sebelum anda mula bisnes. Ingat, kita bukan nak fokus sangat untuk untuk menjual. Kita nak fokus untuk orang kenal kita dahulu. Yang beli tu itu bonus, insya-Allah. Okey, insya-Allah anda faham. Okey, kita akan teruskan kepada topik yang kedua, iaitu cara-cara untuk kita buat 20 kontak ni. Cara-cara kita nak approach, cara kita nak message. So kalau kita dah tahu apa tindakan kita nak buat 20 kontak ni, tapi cara kena betul. Kalau cara salah, hasil pun akan salah. Hasil pun takkan datang, insya-Allah. Okey, kita akan teruskan. Apa cara-cara dia? Okey, so kita tengok pada cara-cara. Yang pertama, bagi salam. Sangat-sangat simple. Sangat-sangat simple. Saya kasih contoh. Assalamualaikum, nama saya Imran. Ataupun paling simple kalau kita pergi pada family kita. Assalamualaikum, contoh kepada pakcik kita. Assalamualaikum Pak Cu. Ni Imran. Nampak tak? Kita kena tengok pada prospek kita. Tengok pada keadaan, tengok pada prospek. Guna bahasa yang sesuai dengan prospek. Bagi salam. Paling penting bagi salam. Tapi kalau untuk kawan-kawan, boleh juga Assalamualaikum Faris. Ingat tak saya? Imran. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kenalan, Assalamualaikum. Ni Imran. Ingat tak yang kita pernah kerja dekat KFC dulu? Boleh, tak ada masalah. Kalau kawan-kawan lagi senang, kalau family lagi senang. Guna bahasa yang sesuai, insya-Allah. Itu bagi salam. Kalau orang yang tak kenal, boleh guna macam ni. Bagi salam, Assalamualaikum Tuan Puan. Nama saya Imran dari Sifu Kuda. Tak ada masalah. Itu paling simple saya boleh bagi. Anda boleh guna ataupun reka ayat yang lagi kreatif, insya-Allah. Okay, yang pertama sekali, paling penting iaitu bagi salam. So yang kedua adalah saya nak bagi tahu saya ada jual produk. Kat sini anda boleh nampak sama je apa tujuan kita nak bagi tahu, iaitu kita nak bagi tahu yang kita ni jual produk. Produk apa? Bagi tahu. Saya nak bagi tahu saya ada jual produk kuaci yang berperisa, kuaci rangup berperisa. Dari Sifu Kudap dan sebagainya. Guna ayat kreatif dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang tu tahu kita ni jual apa. Kita nak tu je. Kita nak tu je. Yang pertama tadi dah kenalkan diri kita dah. Kita ni kenalkan diri kita ni siapa. Yang kedua ni dah tahu dah, kita ni jual apa. Dah tahu dah jual apa, tahulah kita ni seorang usahawan, betul? Bila dah buat begitu, kita akan buat apa? Buat doakan saya semoga. Maksudnya kita suruh dia, tak adalah suruh sangat, tapi kita nak minta kepada dia untuk doa kepada kita. Buatlah doa, maksudnya minta macam contoh, doakan saya semoga saya dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. So dekat sini, dekat sampai cara yang kedua, anda dah boleh nampak. Sebenarnya kita ni bukan nak jual sangat pun. Bukan nak jual, maksudnya bukan saya kata tak boleh jual. Maksudnya anda paling penting sekali adalah untuk nak kenalkan diri dengan produk sahaja. Tak ada pun kita nak hasil, tak ada pun kita nak paksa dia beli pun, tidak.
Nampak tak kat cara kedua? Nampak tak kita ni sangat-sangat sopan? Bila kita dengan orang, kawan-kawan, family dan strangers, cara macam ni lah akan lembutkan hati siapa-siapa pun bila baca kita punya message, insya-Allah. So kita pergi kepada cara yang keempat, yang ketiga, iaitu letak gambar dan copywriting. Dan selepas dah suruh dia doakan kita letak gambar dan copywriting. Letaklah gambar yang bersesuaian. Letaklah gambar produk ataupun letak gambar orang dan produk kan. Gambar pun main peranan. Copywriting pun saya kasih tips, iaitu jangan copywriting yang sangat-sangat panjang. Supaya apa? Supaya mereka mudah untuk faham, supaya mudah untuk baca. Kan? Biarlah copywriting itu simple dan padat makna dia. Bila dia tahu, oh dia jual produk ni, oh inilah dia kuaci sifu kudap, itu je kita nak bagi tahu. Dan juga letaklah nombor dekat copywriting itu, insya-Allah nanti kita akan sediakan bahan marketing, insya-Allah. Okey, itu yang ketiga. Sangat-sangat simple. So yang keempat apa? Kita pula doakan kepada prospek tu. Saya doakan tuan-tuan, encik-cik dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, semoga sihat sejahtera setiap hari. Nampak tak? So bila anda tengok sebenarnya cara-cara yang saya nak bagi ni adalah untuk kita nak tarik minat prospek untuk beli dengan kita. Kita tak nak tunjuk kita punya produk tu, kita nak tunjuk personality kita sebagai apa? Sebagai usahawan, bukan untuk nak jual produk, untuk nak menyelesaikan masalah dia. Itu paling penting sekali. Paling penting sekali. Tapi apa yang saya nak tekankan adalah ikut tertib ni. Jangan tiba-tiba baru masuk, saya nak bagi tahu saya ada jual produk baru beri salam. Tak boleh. Ikut tertib. Beri salam dahulu, bagi tahu kita jual produk apa, suruh dia doakan kita dan letak gambar dan copywriting dan juga doakan dia balik. Ikut. Sebab apa? Kenapa saya suruh ikut tertib? Sebab kali terakhir anda message prospek, itulah kali pertama dia tengok message anda. Bila dia buka je WhatsApp, itu dia tengok. Sebab tu powernya message yang terakhir, iaitu saya doakan tuan-tuan. Saya akan bagi tahu anda, kalau anda betul-betul mahir ataupun mahir, betul-betul amalkan, implikasikan cara-cara ni, saya nescaya anda akan dapat sale mudah macam tu je. Cuma anda kena buat. Dan buat je. Kalau tak buat, anda tak akan dapat hasil. Saya cakap betul. Sebab ini adalah modul ataupun formula rahsia yang sangat-sangat efektif. Even orang yang dah berjaya pun still buat benda ni. Saya pun buat. Memang sangat-sangat efektif. Nak cari sale, nak cari team, nak cari agent, dropship, semua saya guna cara ni. Ini adalah cara yang sangat-sangat efektif. Rugi kalau anda tak buat. Okey? Itu cara-cara. So saya akan pergi kepada kalau dah complete, apa kita kena buat? Contohlah, saya bagi tahu anda, kalau anda dah ada kontak, nombor kontak dah dekat dalam 200, contoh 200. Okey. So contoh dah 200 tu dah 20 kontak dah buat dah. Dah 20 kontak dah buat. So apa nak kena buat? Okey. So pertama sekali tambahlah kontak. Macam mana nak tambah kontak? Pergi masuk grup-grup kawasan rumah. Masuklah grup-grup kawasan rumah, grup-grup iklan produk, grup-grup makanan produk. Grup-grup yang bersesuaian, kat dalam setiap grup tu mesti ada nombor-nombor. Itu sangat-sangat efektif untuk anda nak tambahkan nombor kontak anda. Sangat-sangat efektif. Saya pun buat dan ia sangat-sangat efektif dan memang ada hasil. InsyaAllah anda hanya untuk konsisten sahaja. Itu je saya minta. Tindakan, komitmen dan juga konsisten. Itu sahaja. Okey, bila dah tambah kontak, itu tips yang pertama. Yang kedua, kalau dah ada balik, maksudnya dah siap buat 20 kontak tu, dah habis dah buat semua kontak semua dah kontak dah. Apa nak buat? Okey. Kontak semula dengan cara ada 4 cara, iaitu kaitkan dengan isu semasa. Contohlah saya kasih contoh time raya. Time raya. Message balik kontak-kontak tu yang pernah kita kontak tu, message balik kita kata Assalamualaikum, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Nak bagi tahu kami pada raya ni kami ada buat promotion. Contohlah, tak adalah kata promotion. Kita just bagi tahu kan kita ada jual produk kan, time-time raya ni mestilah nak makan perkara-perkara yang luar biasa ataupun yang upgrade kan. Mesti anda teringin nak makan something dengan family time raya. Boleh kita kaitkan time raya. So apa-apa isu semasa kita boleh kontak balik. Kita punya 20 kontak apa tu, yang 200 kontak yang anda ada tu, boleh kontak balik dengan cara kaitkan isu semasa. Sangat mudah. Okey. Apa-apa isu semasa pun tidak ada masalah. InsyaAllah. Asalkan tidak mengaitkan apa-apa perkara yang tidak baik lah. Cuma isu semasa yang bagus-bagus pun tak ada masalah. Okey, so kita pergi kepada buat promosi. Ini macam saya cakap tadi, buat promosi. Contohlah kami ada buat promotion. Contohnya buy one free one. Contoh saya kasih contoh. Bagi tahu balik kita punya kontak-kontak yang kita pernah kontak, bagi tahu Assalamualaikum tuan-puan. Hari ni kami ada buat promotion.
beli 2 kuaci dapat 1 beg kecil. Contoh kalau time raya kan, tuan-puan kita ada buat promotion beli 4 kuaci dapat sampul raya eksklusif daripada Seafood Kudak. Boleh buat macam tu. Bagi tahu balik. Kita remind balik. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu mereka ni, kita ni ambil berat pasal mereka. Tak adalah kita bila mereka tak beli, kita tinggalkan. Tidak. Bila mereka tak beli tu tak bermakna mereka tidak beli selama-lamanya. Kita kena attract balik dengan cara-cara macam ni. Kaitkan isu semasa buat promotion. So cara yang ketiga iaitu select order. Select order ni sangat-sangat efektif. Saya cakap betul. Contohlah kan, anda nak pergi COD ataupun anda nak pergi post Seafood Kudak dan sebagainya. Anda boleh select order. Bagi tahu dekat customer ataupun kontak-kontak kita pernah kontak, kita kata Assalamualaikum tuan-puan. Hari ni saya ada nak post barang, post kuaci. Kalau tuan-puan nak select order, tidak ada masalah, saya boleh terus orderkan tuan-puan punya barang, boleh terus post hari ni, terus sampai esok insya-Allah. Boleh, tak ada masalah. Ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat efektif. Bila tiba-tiba kita message macam ni, kita punya prospek akan cakap macam ni. Oh, alamak, boleh betul juga cepat proses. Dia order kita, dia tak ada kita tunggu dia, kita pergi kat dia. Dia kata okey, boleh terus. Betul, saya cakap betul. Ini sangat-sangat efektif kalau anda buat. Betul. Okey, ini select order. Yang terakhir sekali adalah promote produk baru. So contohlah kami akan keluarkan produk baru daripada Seafood Kudak and bagi tahu balik kontak-kontak bahawa kita ada keluarkan produk baru. Supaya apa? Supaya diorang ni tahu kan, kita ni aktif. Kita ni ada masih lagi macam tidak lemau. Maksudnya bila kita tahu dia ada produk baru. Mana berminat produk baru tu? Bagi tahu balik. Jangan malas-malas, kena buat insya-Allah tidak akan membawa hasil. Tapi yang paling penting konsisten. So anda boleh nampak cara-cara dan kalau dah komplit buat apa. So ini sangat-sangat jelas. Tapi apa yang saya nak tekankan adalah anda kena buat. Rugi anda tak buat. Buat dengan komitmen dan konsisten insya-Allah. Okey. So itu sahaja daripada saya. So saya akan teruskan kepada Tuan Iskandar untuk sesi yang kedua insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sebelum saya pergi lebih lanjut berkenaan dengan cabaran ataupun challenge dalam buat formula ni, saya nak anda buat satu task yang mana anda perlu lihat senarai konten anda. Anda tengok ada berapa banyak senarai konten anda senaraikan di bawah. Anda senaraikan di ruang komen ataupun anda senaraikan di mana-mana sebelum anda tulis learning point. Okey? Anda tengok senarai konten anda ada berapa amount anda tulis insya-Allah. So, saya akan terus masuk dalam bab challenge. Macam biasa, setiap formula, setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap apa yang kita nak mulakan pasti ada halangan. Okey? Sedangkan kita hidup pun halangannya adalah mati. Sama juga dengan formula marketing ni. Ada challenge dia yang kita perlu tahu sewaktu bermula kita nak buat ni. Untuk apa? Untuk kita ready. Bila menghadapi cabaran ni, bila menghadapi challenge ni, kita tak menjadi seperti orang yang tak tentu arah. Kita tak jadi seperti orang yang cepat jatuh, cepat down. Tidak. Sebab kita dah tahu challenge ni yang kita akan hadapi. Sebab tu kita set mindset kita awal-awal. Challenge-challenge yang akan aku hadapi ni bukanlah suatu alasan, bukanlah suatu sebab, bukanlah suatu asbab untuk aku berhenti daripada buat 20 konten. Okay? Bukan satu sebab untuk aku berhenti buat bisnes. Sebab ramai usahawan banyak pada permulaan semangat, pada pertengahan jatuh sehingga tak capai target apa yang dia nak. Ini sebab apa? Dia tak ada satu matlamat yang jelas. Dia tak ada satu mindset bisnes yang jelas. Okay? Dia tahu dia nak buat bisnes, jual kat orang, dah itu je pada mindset dia, knowledge dia. Sedangkan dalam bisnes banyak lagi ilmu yang kita perlu belajar. That's why in business, knowledge is important. Tambahkan ilmu-ilmu baru dalam bisnes. Barulah anda menjadi usahawan yang kukuh. Usahawan yang memang sustain. Usahawan yang tak mudah bila jentik sekali jatuh. Kita tak nak jadi usahawan jatuh. Okay? So itu mindset yang pertama. Tapi apa challenge yang terbesar? First kali kita ambil challenge terbesar yang senang dihadapi oleh anak-anak tim kami, yang senang dihadapi oleh usahawan-usahawan, yang mana challenge ni memang telah dikaji, bukan cakap sembrono. Apa challenge dalam buat 20 konten ni? First, challenge terbesar adalah malu.
Malu merupakan satu cabaran terbesar. Walaupun kita ni dah besar, kita ni umur dah 40, mungkin 40 atau 20, tak kisah berapa peringkat umur sekalipun. Tapi malu ni merupakan satu penghalang terbesar kita untuk buat marketing. Saya nak tanya, kenapa perlu malu dalam nak buat bisnes? Bukannya kita menyebarkan satu benda yang maksiat, yang mendatangkan dosa. Tidak. Apa maksud marketing yang saya cakap pada video pertama? Iaitu menyebarkan manfaat. That's why pada 20 kontak juga dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang relate dengan cara-cara bisnes mengikut sunnah. Okey tuan-puan? So challenge yang pertama apa? Malu. Malu merupakan tembok terbesar yang ramai usahawan nak pecahkan tembok ni tak dapat. Sebab apa? Dia tak kuat nak halang malu ni. Dia tak kuat nak rempuh malu ni. Sebaliknya bila dia rempuh, dia yang jatuh. Bukan tembok malu yang jatuh. Dia yang jatuh. Sebab apa? Dia tak ada satu mindset yang kuat. That's why kita ingat balik makna marketing apa? Kita ingat balik apa sasaran yang kita nak capai dalam bisnes. Dan dalam mindset kita, buang perasaan malu yang tak bertempat ni. Kerana apa? Kita menyebarkan manfaat. Khairun nas anfuhum linnas. Walaupun ada di antara tim-tim yang menyangkal bahawa malu ni tidak perlu dijadikan sebab. Sebab apa? Ada dalam satu hadis. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Malu merupakan salah satu perkara yang dituntut dalam agama. Memang kami tak nafikan, yes, malu dalam bab tertentu, malu dalam bab melakukan maksiat merupakan benda yang dituntut oleh agama. Tapi malu untuk menyebarkan manfaat, apa sebab dia? Tiada sebab. That's why challenge yang pertama yang selalu usahawan hadapi, yang selalu usahawan simpan dalam kepala otak dia apa? Malu. Maaf kalau bahasa terkasar, sebab saya dah biasa untuk mengajar tim macam tu, insyaAllah. Okay? Malu, challenge pertama. So kita dah tahu kan, malu ni kita boleh buang ke tak? Boleh. Sebab apa? Kita nak jadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah yang menyebarkan manfaat. Kita nak menjadi seorang usahawan yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why kita buang perasaan malu, kita buat apa yang ilmu dah proven. Selagi dia mengikut syariat, kita buat, insya-Allah. Itu cabaran pertama dalam membuat formula 20 kontak. Cabaran kedua dan ketiga, ini memang akan anda hadapi. Sebab tu kami beri awal-awal, kami beri penjelasan awal supaya anda lebih senang adapt bila ada masalah tersebut. Masalah kedua apa? Blue tick. Tidak dinafikan. Okay, sedangkan permulaan orang buat bisnes, tanya Tuan Imran sendiri, bila buat 20 kontak, memang akan ada orang yang blue tick. Tapi jangan kita cepat bersangka buruk kepada orang tu. Dia macam diri kita juga. Cuba kita faham. Cuba kita selami. Tiba-tiba ada orang mesej kat kita, okay, saya ni ada jual produk sekian-sekian, nak tak beli? So first time kita tengok, mana mungkin nak beli kan? Mustahil kita nak beli pada first kita tengok. Okay? Tapi pada saat kedua, saat ketiga, bila kita keep konsisten buat formula ni, insya-Allah akan ada hasil. So, cabaran kedua adalah blue tick. Kita boleh adapt awal-awal bahawa blue tick ni merupakan salah satu benda yang kita akan hadapi. Dan benda ini tak akan menjatuhkan kita. Okay? Cabaran yang ketiga adalah one tick. One tick ni lagi teruk lah. Yang mana dia akan mungkin orang tu block kita, mungkin kita tak nafikan sebab stranger, this is stranger. Okay? Tiba-tiba mesej dengan stranger. Siapa yang tak takut kan? Tapi itu bukan penghalang. That's why kita awal-awal ada bahawa inilah challenge yang kita akan hadapi. Okay? Next topik adalah kenapa kita kena buat formula ni. Ini anda semua kena faham. Kenapa anda buat formula ni? Mengapa, bagaimana, how can dan sebagainya. Kenapa? Ini semua bermain di kepala minda kita. Kita selalu bertanya, kenapa? Jadi bila saya bagi sebab kenapa ni, saya percaya anda akan buat secara konsisten. Sebab banyak kelebihan daripada formula ni. Kelebihan pertama adalah ia mengeratkan silaturahim. Anda bayangkan anda buat 20 kontak. Anda tegur kepada kenalan-kenalan anda. Mungkin kenalan yang lama dah tak kontak. Assalamualaikum, saya Imran. Ingat lagi tak? Saya jual produk ni.
Saya doakan, saya minta anda doakan saya semoga berjaya dan sebagainya. Nampak? Tiba-tiba bila kita kontak kenalan yang lama kita tak jumpa, itu akan mengeratkan silaturahim balik. Itu akan menyambung balik silaturahim yang telah terputus akibat masa atau sebagainya. So sangat penting formula 20 kontak ni. Dia dapat mengeratkan silaturahim secara tak sengaja. Itu kelebihan pertama pun dah besar tuan-puan. Mengeratkan silaturahim. Banyak di antara dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah An-Nisa. Dalam hadis Allah sebut, sesiapa yang ingin dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang ingin dipanjangkan rezeki, dimurahkan rezeki dari panjang umur, maka sambunglah silaturahim. Maka kita nampak kat sini bahawa besarnya tujuan atau besarnya sesuatu tindakan kita dah buat formula. Itu baru kelebihan pertama. Subhanallah. Amazing. Kelebihan kedua, dia buat apa tuan-puan? Dia meng-create budaya doa. Tengok balik step 1 sampai habis. Tengok step 1 sampai habis. Step 2 tu pun kita dah minta dia doakan kita, dan step terakhir kita doakan dia. Subhanallah. Kita dah create satu budaya doa yang telah dituntut oleh agama. Seperti dah hadis riwayat At-Tirmizi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melainkan doa. Dekat sini kita dah menjalankan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah hablum minannas. Kita dah menjalankan tanggungjawab sebagai insan. Create budaya doa. Dalam formula 20 kontak pun kita dapat relate dengan agama. Jadi subhanallah. Formula dan kelebihan kedua pun kita nampak amazing. Kelebihan ketiga adalah connection. Automatic bila kita buat sesuatu formula 20 kontak ni, connection kita akan menjadi luas. Okay, bayangkan kita kontak stranger-stranger di grup-grup. Okay, prospek, bakal prospek kita kontak. Tak ke connection kita akan menjadi besar? Bila kita dah keluarkan satu produk yang high value dan orang rasa, ui, bagus produk ni. Diorang sebarkan pula dekat kenalan-kenalan diorang, adik-beradik diorang. Maka kita punya formula, kita punya tindakan ni menjadi satu formula yang dipanggil snowball. Makin besar, makin lama dia rolling, makin besar connection kita. Itu kelebihan ketiga. Kelebihan keempat, ada lagi. Dia menyebarkan manfaat. Menyebarkan manfaat. Ikut hadis. Khairun nas anfuhum linnas. Manusia terbaik di sisi Allah adalah manusia yang menyebarkan manfaat. Maka kita nak menjadi seorang hamba yang macam mana, itu pilihan kita. Formula 20 kontak ni adalah cara sahaja, tapi niat paling betul. Tapi ini merupakan kelebihan, iaitu menyebarkan manfaat daripada apa produk yang kita jual. Dan yang kelima adalah dia menjimatkan masa. Okay, mungkin 20 kontak kita rasa susah nak buat. Sebenarnya ada cara. Mungkin dari cara broadcast. Ataupun kita copy je ayat-ayat tu, kita paste dekat stranger-stranger ni. Saya yakin walaupun kita buat 50 kontak pun, dia tak lebih 5 minit. That's why formula ni sangat menjimatkan masa, hasil dia luar biasa. Dia jimat masa, hasil yang luar biasa. Sebab tu kita perlu buat. Dan last sekali, ini merupakan strategi yang sangat-sangat proven. Kerana kalau anda tanya syarikat-syarikat besar pun banyak yang melakukan 20 kontak. Untuk gain, untuk mendapatkan new customer, new prospect. Supaya kita punya connection jadi luas. Maka subhanallah, banyak lagi kelebihan yang saya boleh bagi daripada 20 kontak ni. Hasil daripada kajian, hasil daripada penelitian. Tapi cukuplah sekadar saya bagi 6. Sebab apa? Kalau saya bagi banyak, saya takut anda tak boleh tidur malam. Macam malam ni nak start. Jadi akhirul kalam, akhir kata, anda perlu buat dengan sehabis baik. Jangan pernah tinggal formula-formula ni. Okay? Jangan pernah tinggal. Ikut tata tertib. 3K formula, 20 kontak, grup WhatsApp dan sebagainya yang akan kita belajar pada video akan datang. Tapi buat ikut tata tertib. 20 kontak paling amazing. Buat dari awal you buat, konsisten sehingga habis you capai you punya target. Jangan pernah tinggal walaupun sehari. InsyaAllah kita cuba konsisten. Sebab apa? Saya boleh janji kepada anda impact dia besar. Saya tak janji anda akan dapat sale, tapi saya janji anda akan dapat bina satu sustain, satu jalan yang sustain
untuk anda kekal kukuh dalam bisnes. Okey tuan-puan, that's why ini saja video kita buat marketing modul yang kedua. Sampai sini saja video kita. Anda dengar di awal sampai habis, anda tuliskan learning point. Kita jumpa pada video ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.